لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, di atas segala nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung. Bayangkan, masa sakit itu pun ada nikmat. Apabila kita lihat, kita sakit gigi, biasanya satu batang. Jarang orang sakit 32 batang. Menggambarkan bahawa 31 batang lagi itu sihat. Tapi kita tumpu kepada yang sakit, akhirnya kita nafikan nikmat-nikmat yang lain. Sebenarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini memang tak dikira berapa banyak, kecuali apabila nikmat itu hilang. Ada seorang ulama zaman dahulu namanya Bahlul. Bahlul ni memang bahasa Melayu tak comel lah. Tapi Bahlul ni seorang waliullah. Siapa yang pernah sampai ke Syria, kat Syam, ada nama maqam Waliullah Bahlul rahimahullah. Satu hari dia berjalan berhampiran dengan pinggiran istana. Khalifah melihatnya dan memanggilnya dan berkata secara bergurau, "Wahai Bahlul, nasihatlah kepada kami." Bahlul tanya kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, nak nasihat hak panjang ke hak pendek?" Maka jawab Khalifah, "Pendek adilah Bahlul." Dia kata, "Wahai Khalifah, kalaulah kamu dahaga yang amat sangat, lalu orang bagi kepada kamu hadiah. Kalau kamu dahaga yang amat sangat, lalu orang bagi kepada kamu hadiah air. Pada masa tu kamu tak ada harapan nak hidup melainkan kamu minum air. Apakah kamu nak bahawa dengan cara seperti ini menyebabkan kamu akan selesai? Kamu boleh minum air. Bila kamu minum air, maka selesaikanlah dahaga kamu." Dia kata, "Ya." "Kamu nak tak? Kamu sanggup minum air tersebut? Kamu diberi air tersebut, nilaiannya dengan separuh daripada kerajaan kamu." Bila sebut macam itu, maka katanya, "Ya, saya sanggup." Bila diminum air dengan sekenyang-kenyangnya, "Wahai tuanku, bagaimana tuanku rasa pula?" Tuanku nak buang air kecil, tak boleh buang air kecil. Terpaksa kerana batu karang dan seumpama. Terpaksa beli obat dan obat tu nilai separuh daripada kerajaan. Dia kata sanggup. Maka kata Bahlul, "Wahai tuanku, untuk sebuah kerajaan yang besar ni, sekadar masuk air dalam mulut dan nak keluar semula air, itulah nilaiannya." Maknanya nikmat Allah, nampak benda tu kecil tapi besar. Baik, tajuk yang kita nak bincang pada malam ni adalah membina semangat. Hari ni kita dengar berita PKP dilanjutkan lagi kepada 2 minggu yang berakhir pada 28 April ini. Apa yang berlaku, kita akan mengambil lebih kurang dalam 45 hari. 14, lebih kuranglah 2 minggu, kurang sikit. Apa yang kita tengok sekarang ini, kadang-kadang ada orang dia akan jadi lemah semangat. Kerana ada orang dengan aktiviti yang dihadkan. Macam-macam dia rasa, dia tak puas hati, dia bergiang. Tapi ada juga yang suka. Anak-anak yang mungkin duduk di rumah, dia rasa seronok.
atau yang tidak ada tekanan apa-apa, dia rasa seronok. Tapi orang yang ada beberapa agenda khususnya Ramadan Al-Mubarak ini, yang macam-macam, kalau kita tengok aktiviti yang dilakukan, jual yang golek ada, puyuh golek ada, bakar ada, macam-macam. Persoalannya, macam mana kita nak bina semangat. Kita dengar berita ni, maka kita katakan bahawa setiap sesuatu sudah barang tentu ada hikmahnya, yang kadang-kadang kita tak terjangkau. Cuma ambillah hikmah itu dari sudut yang amat positif. Saya beri contoh. Satu hari saya masuk penjara. Masuk boleh keluar lah, bukan masuk tak boleh keluar. Tanpa sebut kat mana. Jadi saya selalu juga duk tanya sahabat-sahabat kita, tanya ni siapa? Ada sahabat tu kata, tu otai tu. Bila otai ni dia lama duduk dalam penjara. Sampai kat 20 tahun. Kerana kesalahan tertentu. Saya menyapa, saya kata, macam mana Syekh? Macam mana gini-gini. Menunjukkan apa yang dia isi, dia telah menghafaz Al-Quran hampir keseluruhannya. Saya yakin kalau saya pergi sekali lagi, dia sudah hafaz semua Quran atau hampir dekat nak tamat. Kenapa? Kerana ada satu keadaan dia boleh buat. Dia guna masa dia. Walaupun dia dalam kesempitan, dia dalam keadaan mungkin menunggu dalam satu tempoh yang lama. Tapi diisi, akhirnya dia boleh khatam Al-Quranul Karim secara hafazan. Kisah yang hampir sama saya tengok. Berapa ramai orang yang dalam penjara itu mereka boleh khatam Al-Quran, kalau dia duduk dalam keadaan biasa dia tak khatam Quran. Berapa ramai di kalangan mereka yang boleh bangun tengah malam sembahyang, walaupun mereka dalam keadaan lebih teruk daripada kita. Kita boleh juga keluar rumah dalam ni jalan bebas gini-gini, sana dipisah oleh jerjak besi. Tapi mereka sanggup. Mereka menghadapi dengan tenang. Akhirnya mereka berjaya. Itu nak gambarkan kepada kita betapa mereka ini mempunyai satu semangat. Walaupun mereka juga terkurung, tapi mereka boleh buat macam ni. Kisah klasik saya pernah sebut. Macam mana tokoh ulama besar Al-Azhar, tafsir yang terkenal oleh Buya Hamka, dikhatam dan disudahkan tafsirannya dalam penjara. Kerana penjara itu dilihat sebagai nikmat. Bukan kita suruh masuk penjara. Walaiyazubillah. Kita minta kita berlindung. Tapi nak ceritanya bila dah keadaan macam itu, dia telah buat macam tu. Almarhum Sayyid Qutub mengkhatamkan tafsir fi zilalil Quran dalam penjara. Seorang ulama besar bermazhab Hanafi zaman dahulu mengkaryakan puluhan jilid kitab fiqh dalam penjara. Maknanya walaupun mereka terkurung, mereka terpenjara, mereka boleh buat sesuatu yang akhirnya berfaedah pada dirinya, pada ummah, pada masyarakat dan berjaya. Tengok macam itu. Ada orang yang lebih teruk daripada kita, mereka ini telah terkepung dengan sebab sakit. Dia sakit. Dia paralyzed. Dia tak boleh nak bergerak. Dia dalam keadaan sukar. Duduk di hospital berbulan-bulan. Mungkin makan hampir tahun. Tapi apa yang berlaku? Dia hafaz Quran. Dia baca Quran. Pernah seorang doktor yang terkenal namanya Dr. Khalid bin Juwaibir. Dia, kalau tak silap nama tu, seorang doktor pakar perubatan orang Arab. Dia pernah cerita dalam satu ceramahnya Asbabun Mansiyah, sebab-sebab yang dilupakan. Kisah seorang muda yang duduk dalam penjara, dalam hospital, dalam keadaan diusung pada petang hari atau waktu tertentu di luar keluar hospital dengan wheelchair.
Bila tengok lamaan berada di situ, doktor ini menyapa, kesian awak. Sebaya awak orang muda, boleh tengok bola di stadium, boleh pergi mari, boleh berhibur, berlibur dan sampai awak begini. Dia kata, tidak Tuan Doktor, Alhamdulillah. Dengan sebab saya seperti inilah, saya boleh mendekatkan diri saya kepada Allah dan menghafaz Al-Quran Karim hampir khatam. Apa makna? Sakit, walaupun terpenjara di rumah atau di hospital atau dalam keadaan tak memungkinkan dia bergerak sepantas orang sihat, tapi dia gunakan masaan tersebut untuk bergiat. Tengoklah orang contoh yang hebat. Stephen Hawking, kita tengok uzur kan main. Nak bercakap pun guna alat. Tapi akhirnya menjadi saintis, physician yang terkemuka di dunia dengan teori yang tersendiri. Maknanya, macam mana mereka boleh bina semangat? Ingat saya seorang tokoh yang sohor, motivator yang hebat zaman dulu. Mungkin zaman sekarang juga. Apa yang berlaku? Dia jenis mungkin autism ataupun lembam ke apa ke, ataupun buah sangat, nakal sangat, apa semua sekali. Ni orang putih. Saya lupa dah nama duk, banyak sangat duk hal-hal lain. Apa yang berlaku bila dia pergi sekolah, kacau pelajar-pelajar lain, cikgu atau surat kat mak dia pun bawa dia pindah sekolah lain. Begitulah sentiasa. Setiap kali pindah sekolah dia tanya kenapa. Dia kata sebab anak bijak sangat, pandai sangat, hebat sangat. Jadi tak sesuai sekolah tu. Akhir sekali tak ada sekolah. Tak ada sekolah-sekolah ni tak nak terima. Akhirnya mak dia ajar. Mak dia menggunakan satu uslub yang baik ajar. Ajar. Akhirnya dia berjaya masuk universiti. Akhirnya dia jadi antara yang terbaik. Dan dia cemerlang akhirnya. Akhirnya mak dia ni, dia sayang mak dia. Bila mak dia mati. Bila mak dia mati, dia sedih sangatlah mak dia mati. Dia masuk bilik mak dia. Dia susun barang-barang mak dia. Sedang susun barang-barang mak dia, dia tengok fail masa dia kecil hari tu. Lepas sebuah sekolah kena buang. Dia mikir balik. Kenapa mak dia duk kata bergiam? Sebab mak dia nak dia berjaya. Mak dia datangkan semangat macam itu. Jadi akhirnya dia jadi semangat dan dia antara motivator yang terhebat di dunia. Tengok macam mana orang yang kalau silap catur, dia boleh membawa kepada kemusnahan karya kehidupan. Tapi dia berjaya, dia bangkit. Ini orang-orang yang hebat. Dia bangkit daripada kelemahan. Dia semangat. Akhirnya dia berjaya. Yang ini memberi satu makna pada kita. Tadi betulan saya on the way daripada Jengka ke Labu. Saya tengok pandangan Jack Ma kepada Bill Clinton dalam satu forum. Dia cerita macam mana orang Cina berjaya. Kerana orang Cina ni dia suka kerja. Dia suka simpang. Sebab dia akan juga jaga pada masa ketika kesukaran. Ketika itulah asetnya digunakan. Akhirnya dia berjaya dalam mengimbangi kehidupan. Tapi setengah orang, dia kira depan mata dia je. Lepas tu apa yang berlaku 2-3 hari akan datang, dia tak tahu kala dah. Maka yang inilah yang menyebabkan kadang-kadang kesukaran dalam kita kata untuk melaksanakan sebuah kehidupan yang sempurna, yang tidak tempang, yang tidak susuk, yang tidak goyah bila berlaku keadaan-keadaan seperti itu. Maksud saya, kalau bacalah sejarah Jack Ma,
Dia nak minta masuk Harvard berapa puluh kali, reject semua sekali. Dia nak kerja KFC berapa puluh kali, sampai orang lain diterima, dia tak diterima. Tapi dengan aset yang dia ada tu, Harvard University pun dia boleh beli, begitu juga KFC pun dia boleh beli, dan dia boleh beli dengan pekerja-pekerjanya sekali. Seolah-olah dia ni teramat kaya dan teramat mampu. Apa mana dia bangkit daripada keadaan diri dia yang longlai, yang lemah. Idola yang paling agung sudah barang tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditindas, dizalimi, dikatakan, dihina, dinista, dibunuh sebahagian sahabatnya, diseksa sebahagian sahabatnya, dimarahankan, dibuat di perkotak-katik apa saja. Tapi selepas hijrah, dia membina bukan satu empire sahaja, tapi dia membina dunia keseluruhannya. Dia telah membina dalam keadaan yang amat naif kota Madinah itu, tapi akhirnya boleh menumbangkan dua superpower dunia, Rom dan Parsi. Bahkan lebih hebat daripada itu di kawasan-kawasan yang lainnya. Disambut oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab dan seluruh pimpinan-pimpinan selepas itu. Dia berani bangkit. Dia bangkit. Dia terus ke depan. Dia mempunyai semangat yang kental. Orang Arab selalu kata, in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Kalau kamu mempunyai pemikiran yang hebat, sertakan dengan azam yang kuat. Kerana rosaknya pemikiran adalah keluk-kelek. Yang ni tak selesai, yang ni tak selesai, yang ni tak ni, yang ni tak ni. Tapi dia terus istiqamah. Dia akhirnya percaya. Membaca tamadun Jepun moden selepas dibom atomkan 2 kali, 9 September 1945 dan 6 September 1945. Lak 3 hari je. Hiroshima dan Nagasaki runtuh. Setempat tu 300,000 nyawa melayang. Setempat yang kedua 70,000 nyawa melayang. Kita tengok gambar-gambar yang masih diarsipkan lagi. Sejarah yang tak boleh dilupakan. Bandar tersebut menjadi padan jarak, padan terkukuh. Jepun diikat tangan dan kakinya dalam keadaan naif dan lemah itu. Dia bangkit kurang daripada 40 tahun, akhirnya menjadi gergasi ekonomi dunia. Membentuk ciptaan-ciptaan untuk memudahkan kehidupan manusia. Banyak alat-alat kehidupan dengan nasionalnya, dengan Panasonicnya, mungkin dengan beberapa lagi, kalau kereta dengan Hondanya, dengan apa ni kita kata Toyotanya, Mitsubishi, macam-macam lah kita kata. Dia bangkit, akhirnya dia menjadi antara pemain ekonomi dunia, pengeluar alat-alat yang utama di dunia. Kenapa tuan-tuan? Inilah hebatnya apa yang kami nak katakan. Mereka mempunyai semangat dan mereka bangkit. Bila mereka bangkit, mereka jadi hebat. Jadi saya melihat dalam peristiwa seperti ini, peristiwa yang kita kata PKP ni, kalau kita boleh mencipta dan mengambil peluang, jualan online cukup terbaik, jualan secara GrabFood cara baik, Panda Food cara baik, tempahan cara ni cukup baik. Begitu juga dengan beberapa yang lain. Maka di situ kita jangan putus asa. InsyaAllah Allah rezekikan. Tak kala kita jaga solat, kita punya daya fikir yang baik, kita punya ikhtiar, kita punya networking, kita punya jaringan yang baik,
maka tak pelik kita akan berjaya dalam hidup. Membaca sejarah mereka yang mengalami kegagalan dalam hidup, kebanyakan itulah orang yang akan berjaya dengan cemerlang tak kala dia mempunyai strategi demi strategi. Dia tidak putus asa, dia suka mencuba, dia mendaki kejayaan, dia mendaki kehidupan yang akhirnya kejayaan menjadi milik dan genggamannya. Sama ada tokoh sukan, sama ada tokoh puisi, sama ada tokoh politik, sama ada tokoh ilmuwan, sama ada tokoh kita kata bisnes, korporat. Semuanya kita akan tengok warna-warna kehidupan yang mereka melalui jalan getir dan genting, sukar dalam meniti kehidupan. Akhirnya mereka menakak, melangkah, naik menuju ke hadapan. Sebab mereka mempunyai semangat yang cukup hebat. Justru sidang penonton yang dirahmati Allah, melihat semangat seperti inilah yang sepatutnya kita kena kekalkan dalam hidup. Membaca mereka-mereka yang berjaya, kita tengok mereka mesti mempunyai semangat yang tak pernah luntur. Mereka genggam sungguh-sungguh. Kadang-kadang bila tengok orang-orang yang susah ni, yang akhirnya menjadi senang, kita tengok dia punya keperitan hidup itulah yang akan menukar kehidupannya menjadi seterbaik kehidupan. Ini banyak kali kita tengok. Dan ini menginsafkan kita. Dan ini menunjukkan bahawa tekad luar biasa itu hebat. Kadang-kadang orang putih ni dia banyak buat dalam National Geographic dan seumpamanya. Dia ada siri-siri yang pelik, siri-siri tokoh yang berjaya. Salah satu siri itu sebagai contohnya Pelé, raja bola sepak antarabangsa Brazil, yang satu-satunya pemain bola sepak yang berjaya di peringkat kelab, di peringkat negara dan peringkat dunia. Ini Pelé. Yang lain tak mampu lagi. Maradona pun tak boleh pergi dari segi trofi yang dipunya. Dia 3 kali Piala Dunia dia genggam. Dia antara pemain termuda di dunia dalam usia 16 tahun boleh shoot gol dalam Piala Dunia 2 gol. Dia mempunyai kehebatan, golnya sampai 1000 lebih. Dia menjadi ikon kepada FIFA. Dia mempunyai kelebihan dari segi semangat, kita tengok hebat. Dialah yang banyak menggunakan, orang panggil sambar lah. Saya pun tak tahu apa makna sambar. Tak tahu, kita tahu sambar belacang je. Tapi cara orang Brazil main, maknanya dia panggil art football. Orang panggil apa? Seni bola. Dia tak main kerah kasar popah-popah gitu. Tak, dia seni. Cara passing, cara lambung bola, cara gini, relaxnya, smart. Comel main. Dia bukan nak menang je. Jadi sebab itu kalau kita tengok zaman Socrates, zaman pok-pok ni, kan main hebat. Apa yang saya nak nyatakan, dia bermula daripada kecil, daripada susah, daripada payah. Abahnya duk ajar, duk sepak bola tu. Saya ingat dengan kita zikir pada Allah, banyak dia sepak bola lagi. Nak ceritanya sampai tahap tu dia train. Tapi akhirnya kita tengok, bila dari segi percaturan taktikal dan teknikal, hak ni nak cara ni, pilih nak cara ni, dah dia pula budak masa tu. Tapi akhirnya diberi kebebasan, dia tunjuk skill dia. Akhirnya dia digelar sebagai raja bola antarabangsa. Dia menang, dia berjaya, dia boleh
memiliki 3 kali trofi. Ni luar biasa. Tapi ini yang berlaku. Mana-mana pemain-pemain Brazil lepas pada tu nampaklah dengar kata hebat pun tak sempat macam dia. Hari ini nak cerita kepada kita bahawa membaca sejarah awalan itu luar biasa. Luar biasa. Ini bola. Kita baca pula tokoh pemain badminton negara yang Soho. Nama apa? Chong Wei. Chong Wei, kita tengok sejarah dia menang macam mana. Miss Bo ngajar dia. Akhirnya dia juara. Boleh lawang pula Cheng Hu ke apa nama. Yang hebat tu. Lindang. So, umpamanya Lindang ni. Lindang dulu. Kita ingat Yang ya. Dulu hak lama. Tapi nak ceritanya pada kita bahawa tu hebat. Skill. Daripada lemah, akhir berjaya. Kita tengok sejarah. Siapa setakat ni tak ada orang boleh pecah lagi sejarah dia. Sokang. Usain Bolt. Daripada pelari Jamaika. Berapa kali pecah rekod. Rekod pinggang, makuk, habis dia pecah. 100 meter dia pecah. 4 kali 100 meter dia pecah. 200 meter dia pecah. Ni antara orang yang terbanyak memiliki trofi Olimpik. Pecah tak sakira lah. Di Berlin, di China, di mana. Hebat. Walaupun sekarang dia dah bersara, adalah 2-3 orang lagi yang kuat berlari tu, tapi sekurang-kurangnya tak pecah rekod dia. Kalau baca sejarah dia tu, dia tak menang kat dulu. Dapat nombor berapa? Mepeh juga nak menang. Tak juga. Tapi bila dia naik, kita tengok akhirnya dia dengan secara hashtagnya yang tersendiri, gayanya yang tersendiri, tapi dia menjadi salah seorang daripada yang terkemuka dan paling berpengaruh yang mata manusia menumpu ke arahnya ketika mana dia memintas pelari-pelari legend dunia. Siapa Power, siapa dia lagi, kita kata daripada Amerika 2 orang, Justin, apa lagi, Tyson Gay, siapa lagi, so habis dia potong. Macam mana dia punya train ni tu pula, kita tengok train dan latihan tu, dia kuat sebab dia bina semangat. Dia nak berjaya, biasa puan-puan ni bila orang tanya apa, bila masuk tanding, dia fokus. Menang. Dia lari, kira nak tamat nombor 1 kat garisan tu. Akhirnya berjaya. Azizul Hasni, ini juga berjaya sukang. Hebat, orang panggil Rocket Man ke apa namanya. Hebat, berjaya. Boleh lawan orang putih menang kemah. Walaupun kalau kita kira tubuh pandok kecil, nak lawan orang putih gatih panjang umpamanya, tapi itu semangat yang wajar. Kita tengok bidang yang lain pula, itu sukang. Kita tengok bidang umpamanya penulis yang hebat-hebat. Setiap penulis yang hebat, berapa banyak tulisannya telah dibaku sampahkan. Ada seorang orang Melayu dulu, kalau orang lama suka dengar, mati dah orang ceritanya, Tamajalis. Apa sebenar saya tak tahu, tu nama samaran, Tamajalis. Nulis tajuk siri bercakap dengan jin dalam mastika tu. Akhir mula-mula orang tak nak. Lepas tu meletup. Hebat dia punya cerita tu, menjadi minat daya pada orang. Hebat akhirnya. Berpengaruh cerita dia. Orang suka cara tulisan. Yang kita dah tengok, siapa dia nama? Penulis kepada cerita Harry Potter, J.K. Rowling. Hebat. Asalnya kita baca kisah tak berjaya gini, duk malang, duk mikir gini-gini, akhirnya meletup. Dia sampai kepada tahap bilioner. Hak ciptanya difilmkan
Berapa banyak dia kaya, hebat, Masya Allah. Kenapa? Tengok, Allah bagi sekelip mata. Orang ni naik, orang ni boleh kaya dengan sekelip mata. Kenapa? Kerana dia ada semangat yang tinggi, semangat yang wajar, yang kadang-kadang kita tak pernah terfikir. Tak semestinya orang itu berjaya dalam satu bidang, dia akan berjaya bidang lain. Begitu juga sebaliknya, tidak semestinya orang yang gagal satu bidang, dia akan gagal dalam bidang yang lain. Coach bola sepak, sekarang suhunya klub. Kalau kita tanya orang Jerman datang kat pejabat saya dulu, saya kata, Klok ni hebat benar ke main bola tu? Dok kata, tak berapa menang kok. Main lah, bukan tu. Bukanlah maknanya bintang macam Frank Beckenbauer, macam Rudy Roller, bukan macam Karl-Heinz Rummenigge, bukan macam tu. Biasa juga Klok. Tapi kita tengok, bila dia latih Liverpool, akhirnya luar biasa. 4 tahun je ambil. Akhirnya berjaya dengan cemerlang. Tapi dia dalam tu tak. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita kena cuba, kita kena strategi, kita kena bina networking, kita punya hubungan dengan Tuhan baik, kita bertakwa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita jarakkan diri kita daripada maksiat, kita jangan hina orang, kita jangan nista orang, kita cuba jaga hati kita, biarlah lillahi ta'ala. Kalau ini yang dapat kita bina, saya yakin dan saya percaya. Dan bagi saya, masa duduk di rumah ni lah, banyak ilham yang baik, banyak fikiran yang baik yang kita catatkan, yang kita bukukan, yang kita sematkan, yang kita lakarkan, daripada fiqhul warakah kepada fiqhul harakah, daripada fikih hanya kertas kepada gerakan, kepada bukan sekadar gerakan, penghayatan, penjelmaan dalam realiti sebenar. Maka itulah yang kita dambakan. Jadi PKP yang ketiga ni bukan menjadikan kita lebih lesu, tapi kita bersedia dalam kita menghadapi cabaran yang cukup unik dan pelik ini. Zaman dulu cabaran payah, suruh-suruh pergi perang, jadi tentera paksa ke apa ke, hak tu susah tu. Zaman Jepun hari tu, ramai orang kapung kena bawa pergi, kena buat rel kereta api, orang ceritalah macam-macam takut. Zaman kita ni suruh duduk rumah je. Duduk rumah tu pula banyak benda pula, alhamdulillah. TV boleh tengok, radio boleh dengar, kitab boleh baca, zikir boleh, semayang boleh, tak ada orang larang apa-apa. Tapi itu pun kadang-kadang cukup mencabar kerana jiwa manusia suka kepada kebebasan. Dengan kita berada begini, tiba-tiba selepas PKP kita bebas, tuan-tuan tahulah. Saya boleh bayangkan masjid mesti penuh. Mesti penuh. Surau penuh. Begitu juga jalan raya pun penuh. Supermarket pun penuh. Hypermarket pun penuh. Pasar pun penuh. Sebab kata orang, lama dah tak keluar. Pakat nak keluar habis. Tapi sebenarnya, ini juga akan menjadikan diri kita lebih banyak berfikir dalam menentukan kehidupan kita. Justru, marilah sama-sama kita bina semangat. Kita pupuk semangat semula. Dan kita bangkit. Bagaimana cara kita meneruskan sisa-sisa kehidupan agar ia dimanfaatkan dalam kehidupan kita, atau kita akan dapat memperolehi banyak kelebihan-kelebihan dek kerana kita berada di rumah beberapa ketika sebagai menarik nafas, mengumpul tenaga, menguatkan diri, membina stamina, dan apabila selesai sahaja kita ke lapangan, kita jauh ke depan insya-Allah. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Jadi malam ni ada soalan ke? Ada juga soalan. Kita buka 2-3 soalan. Soalan pertama. Pernikahan saya dah 2-3 kali kena cancel sebab PKP ni. Jadi bagaimana untuk mengembalikan semangat dan lemak semangat? Ya.
InsyaAllah kalau boleh sila rojok kepada kami lah di Jawi ke, untuk saya tengok apa yang sepatutnya. Mungkin ada alternatif lain. Sampai 3 kali tu menikah ni satu hal lah. Saya buat nikah ni, kata orang, faham sangat. Sebab setiap orang tu pernah melalui, orang tua lah nikah ni, pernah melalui zaman masa dia nak menikah tu. Persiapan saja 5 tahun. Begitu bukanlah 5 hari nikah tu. Hak jenis bertunang, hak jenis bergewer daripada tingkatan 6, tingkatan 5 lagi. Daripada apa ni, universiti lagi. Lepas tu nak menikah. Cabaran. Tapi insya-Allah saya ingat ada caranya, dan kami di wilayah Persatuan cuba akan fikir dengan seterbaiknya insya-Allah. Dan itu pun dalam ingatan saya, dan mungkin saya akan bincang dengan pengarah Jawi dan mereka yang terbabit, termasuklah pejabat mufti ke apa ke, untuk saya tengok mana yang sebaiknya untuk penyelesaian isu ini insya-Allah. Untuk Datuk, bagaimana untuk berfikiran cara besar, how to think big? Ya. Bagaimana cara kita nak fikir cara besar? Yang pertama, kita kena tengok orang-orang yang mempunyai pemikiran yang besar. Jangan tengok fikiran orang kecil. Kata Malik bin Nabi, pemikiran ni ada 4. Uqulun kabirah, pemikiran besar. Uqulun saghirah, pemikiran yang kecil. Uqulun tabi'iyah, pemikiran yang tabi'i. Uqulun maridah, pemikiran yang sakit. Pemikiran yang tabi'i selalu bincang biasa. Hari ni berapa orang mati COVID? Berapa dah? Macam mana? Itu biasa. Pemikiran yang kecil, dia banyak diri dia. Saya, anak saya, bini saya, laki saya, kucing saya, rumah saya, motor saya, basikal saya, tokak saya. Saya. Itu pemikiran yang kecil. Pemikiran yang besar ni, dia fikir ummah. Dia fikir dunia. Dia fikir bagaimana maslahat untuk kesekaliannya. Dia fikir yang mempunyai high impact. Maka ini pemikiran yang besar. Jadi kita kena tengok cara pemikiran orang yang besar. Dia tak akan ambil picisan, cebisan sikit-sikit, tapi dia akan tengok jauh bagaimana untuk mengembalikan kemuliaan izzah manusia ini, sifat karamah insaniyah ini. Begitu juga bagaimana nak mengembalikan hakikat sebenar manusia yang akhirnya mentahqiqkan insaniyatul insan, kemanusiaan yang terwujud pada manusia, yang tidak terpengaruh dengan sifat kebinatangan bahimiyah, sifat seperti kita kata yang dianggap keji dan hina dalam Islam, sifat selfish yang melampau, sifat ananiyah, sifat yang mazmumah yang lain. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat, kita akhiri dengan kita baca Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia sebab COVID dan lain lagi. Di samping kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita dan semuanya kebaikan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fil lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.